Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlisina biqira'atihi. Kata dia, bermula ilmu tauhid itu ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya, yang diyakinkan. Dia kata ta'rif ilmu tauhid itu ibarat daripada perhimpunan, yakni ilmu yang diibaratkan. Ilmu tauhid ni ialah merupakan ilmu yang diibaratkan, yang dituturkan. Dengan lafaz ilmu tauhid ini diibaratkan dengan makna daripada makna perhimpunan barang yang diiktikadkan, yakni sekumpulan perkara yang diiktikadkan dalam hati kita. Itu makna ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini adalah merupakan suatu sekumpulan maklumat ataupun perkara yang kita iktikad, yang kita pegang dalam hati kita, yang dibangsakan kepada agama, yang ni yang berbentuk agama. Mana ada i'tiqad yang bukan bangsa agama lah, bukan berbentuk agama. Ni yang dibincangkan dalam ilmu tauhid ini ialah segala masalah ataupun maklumat yang kita i'tiqadkan dalam hati kita, yang berbentuk agama, yang mana i'tiqad ini mu'taqadat, yang diiktikadkan ini yang diambil daripada dalilnya, yang diyakinkan. Yakni segala i'tiqad yang kita pegang dalam hati ini sumbernya diambil daripada dalil yang diyakinkan, iaitu dalil aqli dan dalil naqli. Dalil aqli dan dalil naqli yang yakin. Kerana tidak sah ilmu tauhid ini diambil dalilnya dalil berbentuk zan. Ilmu tauhid dalilnya semua kena yakin, sama ada dalil naqli ataupun dalil aqli. Adapun ilmu fiqh tak apa. Ilmu fiqh dia boleh dalilnya zanni. Dalilnya zanni, maknanya dilalahnya zanniyah. Dilalahnya zanniyah boleh. Adapun ilmu tauhid tak boleh sama sekali dilalahnya zanniyah. Dilalah bagi hukum tersebut. Baik, itu makna ilmu tauhid di sini. Iaitu suatu ilmu yang diibaratkan dengan lafaz ilmu tauhid ini, suatu ilmu yang mana terdapat di dalamnya masalah ataupun sekumpulan masalah yang diiktikadkan dalam hati kita. Bila sebut i'tiqad di sini, dia daripada kalimah aqdun. Aqdun maknanya kita simpui ataupun ikat, daripada aqada yaqidu aqdan. Dari situlah diambil sumber masdar ataupun maddah aqada ini. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan diambil daripada masdar asalnya, daripada sumber asalnya, daripada kata dasarnya aqada yaqidu aqdan. Apa munasabahnya dengan makna lughah digunakan di sini? Kerana
benda yang kita belajar dalam ilmu tauhid ni, segala-segala mu'taqadat ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil i'tiqad, benda yang diiktikadkan ataupun mu'taqadat. Mu'taqadat ini, benda yang kita i'tiqad ini, apabila kita belajar kemudian kita pegang, kita i'tiqad, maka iman kita tak terlucut dah. Iman kita diikat dan disimpuikan dengan mu'taqadat ni. Itu maksud, itu munasabah dia. Sebab tu dipanggil i'tiqad. Dipanggil i'tiqad. I'tiqad dengan makna mu'taqadat lah. Kalau disebut dalam kitab Arab, al-i'tiqad bermakna mu'taqadat. Ini benda-benda yang kita i'tiqadkan. Apa dia? Iaitu yang akan kita akan baca nanti, iaitu sifat 20 sifat Allah Ta'ala yang wajib, dan juga lawan dia yang mustahil dan yang harus. Kesemuanya 41 akidah dia panggil dalam kitab ni. Kesemuanya ada 41 mu'taqadat ataupun akidah yang apabila kita belajar dan kita pegang, maka tak akan terlucut iman kita. Bagaimana tak terlucut benda kalau diikat dengan tali yang kukuh, ya? Itu maksudnya di sini. Baik, kemudian katanya dan bicara ilmu ini. Tadi ta'rif, tadi dia nak nyatakan apa makna dan ta'rif ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini ialah masalah ataupun sekumpulan perkara yang diiktikadkan dalam hati kita, iaitu segala sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib, yang mustahil, dan segala yang harus, yang akan disebutkan nanti. Baik, bicara ilmu tauhid ini perbincangan ilmu ini berkaitan dengan apa? Perbincangan ilmu ini, dia kata, dan bicara ilmu ini ialah pada zat Allah Ta'ala. Itu bicaranya. Perbahasan ataupun perbincangan ilmu tauhid ini berkenaan ataupun bertentangan, berkenaan ataupun tentang dengan zat Allah, berkenaan dengan zat Allah Ta'ala. Dia nak cerita tentang zat Allah Ta'ala. Ini guna ataupun bicara ilmu ini. Jadi maknanya nak cerita zat Allah, nak cerita macam mana? Kerana hakikat zat Allah Ta'ala kita tak tahu, kunhi zatnya kita tak tahu, nak bicara macam mana? Maka dia kata di sini, bicara ilmu ini pada zat Allah Ta'ala daripada sekira-kira. Dia huraikan di situ, daripada sekira-kira, yakni dari segi kita nak membincangkan zat Allah Ta'ala itu dari segi barang yang wajib baginya, iaitu perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala tu. Tulis sikit di situ, yakni hukum perkara yang wajib ataupun hukum barang yang wajib baginya. Yang kita nak bincang di sininya ialah bukan hakikat zat Allah Ta'ala, kerana makhluk tidak dapat mengetahui, kita tak dapat mengetahui hakikat Allah Ta'ala yang sebenar, hakikat zatnya. Yang kita bincang di sini ialah dari segi hukum barang yang wajib bagi Allah Ta'ala, hukum sifat yang wajib bagi Allah, iaitu 20 sifat, dan barang yang mustahil atasnya. Begitu juga kita nak membincangkan tentang hukum perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala, lawan perkara yang wajib tu. Dan juga dia kata barang yang harus, yakni hukum perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. 3 perkara ini perkara yang penting yang akan dibahaskan dalam ilmu tauhid, yang akan dibincangkan dalam ilmu tauhid, dalam ilmu tauhid ini. Itu maksud bicara ilmu ini pada zat Allah Ta'ala, dari segi sifat Allah Ta'ala yang wajib, hukum dia, dari segi hukum sifat Allah Ta'ala yang wajib 20, dan juga hukum sifat yang mustahil di atas Allah Ta'ala 20. Apa kita nak hukum atas 20 sifat yang mustahil ni? Kita nak nafikan ataupun macam mana ke? Dan juga hukum barang yang harus. Baik. Dan lagi dia kata, dan pada segala rasul yang atah pada zat Allah Ta'ala. Begitu juga ilmu ini, bicara ilmu ini ialah berkenaan dengan segala rasul alaihi wassalatu wassalam.
Dia nak cerita tentang sifat Rasul. Dia nak cerita di sini tentang segala Rasul demikian jua, dia kata. Dan pada segala Rasul, yang ni bicara ilmu ini pada sekalian Rasul demikian jua. Apa makna demikian jua? Yang ni seperti Allah Ta'ala juga, itu daripada sekira-kira perkara yang wajib bagi zat Rasul dan perkara yang mustahil di atas zat Rasul dan perkara yang harus bagi zat Rasul. Sama lah, hak Allah Ta'ala pun kita nak bincang 3 perkara ni, hak Rasul pun nak bincang 3 perkara ni juga. Dan tambah satu lagi, dia kata dan juga dari segi dan pada segala barang yang didatangkan dia oleh Rasul. Dalam ilmu ini nak bincang juga selain daripada sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang harus, yang mustahil atas Rasul dan harus, dia nak tambah satu lagi, iaitu nak membincangkan tentang perkara ataupun barang yang didatangkan oleh Rasul, perkara-perkara yang diceritakan oleh Rasul kepada umat. Contohnya dia kata seperti hari kiamat dan lainnya, seperti hari kiamat, huru-hara hari kiamat, tentang mizan, tentang neraka, syurga, balasan baik, pahala dan dosa. Semua tu termasuk dalam perbincangan ilmu ni. Baik. Kemudian apa faedah ilmu ini? Dia kata dan faedah ilmu ini dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya selama-lamanya, yakni di akhirat. Faedah ilmu ni dapat kemenangan, kejayaan dan beruntung di hari akhirat esok. Orang yang belajar ilmu tauhid ini. Jadi ini faedah kita belajar ilmu tauhid. Dapat keuntungan, dapat kejayaan dan beruntung hari akhirat, dimasukkan ke dalam syurga kerana kita mempunyai, kerana kita berpegang dengan akidah yang sebenar. Khilaf setengah ulama yang mengatakan orang yang belajar ilmu ni faedahnya dapat apa? Tak dapat kejayaan di akhirat esok. Kerana apa? Kerana ilmu ni bukan daripada ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Kerana ilmu ini diambil daripada falsafah Yunani dan Greek, diambil daripada falsafah Aristoteles. Jadi tak dapat kemenangan, tak dapat kejayaan. Pasal apa? Pasal ilmu ni bercampur dengan ilmu falsafah. Bila bercampur dengan ilmu falsafah, tak ada dapat ni lah kejayaan di akhirat. Sebab apa? Sebabnya dia belajar perkara yang bid'ah, yang tidak ada dalam agama. Tak dapat kemenangan di akhirat. Kemenangan dan kejayaan akhirat ni ialah masuk syurga. Orang yang belajar benda bid'ah ni masuk neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu hadis Nabi disebut macam tu. Baik. Jadi yang mana betul? Yang mana betul? Hak mereka kata hak ni betul ke, ataupun hak yang mereka kata ilmu ini diambil daripada falsafah Yunani Greek ke betul? Jadi maknanya di sini tak ada sama sekali ilmu tauhid yang kita belajar ni diambil daripada falsafah Yunani Greek. Tak ada sama sekali. Kerana semua sifat-sifat 20 sifat ni disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi dalam hadis, dihimpun oleh ulama. Tak ada sama sekali diambil daripada falsafah Yunani Greek. Baik.
Jadi dakwaan tu dakwaan yang kosong sahaja. La qimata laha, tidak ada nilai sama sekali. Baik, dia kata dan agama itu habis. Jadi itu berkenaan dengan faedah ilmu ni, dapat kemenangan dan beruntung oleh orang yang mengetahuinya selama-lamanya, ni di akhirat. Jadi setengah golongan dia kata orang yang belajar sifat 20 ni tak dapat kemenangan akhirat lah. Ahli bid'ah masuk neraka. Pasal belajar apa? Kerana ilmu sifat 20 ni diambil daripada falsafah Yunani Greek. Akidah Asy'ariyah ni akidah yang batilah, yang sesat. Kerana akidah ni penuh bercampur dengan falsafah. Kerana kita tak ada falsafah di sini. Tak ada falsafah sama sekali Yunani Greek di sini. Kalau ada, tak ada sebut pun Aristotle ke Plato ke, tak ada kan. Betul tak? Tak ada. Tak sebut langsung. Sebab tu disebut dalam Abdus Salam, dalam kitab Syarah Al-Laqani ya, Abdus Salam, ilmu tauhid ni apabila timbul Mu'tazilah, mereka memasukkan kaedah-kaedah falasifah dalam prinsip-prinsip akidah dia, prinsip-prinsip ilmu tauhid bagi mazhab Mu'tazilah. Jadi ahli sunnah wal jamaah apabila nak rad balik Mu'tazilah, kita menggunakan kaedah falsafah. Bukan kita ambil hak Yunani Greek, hak kita juga kaedah falsafah Islam untuk rad balik kaedah falsafah yang dimasukkan oleh Mu'tazilah ke dalam mazhab mereka. Senjata yang paling utama untuk kita gunakan senjata mereka sendiri. Kita nak guna senjata kita, tak tembus, kebai. Orang Melayu kata kebai. Kita nak pakai kerih, kita nak cucuk, nak tikam pakai pedang, tak lut pasal dia kebai. Kita kena cari rahsia dia. Apa rahsia dia? Buluh runcin. Orang tua-tua dulu cari buluh runcin, tikam dia, tentulah mati dah, tak kebai dah. Itu kelemahan yang mana kita menggunakan senjata yang ada, kita gunakan senjata mereka tu, tikam mereka balik. Maka kita kaedah falsafah, kita nak rad mereka, kena menggunakan kaedah falsafah juga, tak boleh kena kaedah lain. Pasal bila mereka bawa main kaedah falsafah, kita rad dengan falsafah, tapi falsafah secara Islam lah, bukan cara ni tak. Bukan kita ambil hak falsafah Yunani Greek rad balik. Kerana falsafah Yunani Greek tu memang dah batilah, dah sesat dah rosak dah. Kita nak rad tu macam mana? Kita rad menggunakan falsafah Islam yang bersandar kepada Quran hadis. Kerana dalam Quran hadis pun ada, dalam Quran hadis tu sendiri mantik, ada mantiknya. Dalam Quran tu sendiri ada mantik dia. Tapi kita tak sedar kerana kita baca Quran tu, kita tak sedar ilmu tu ada di situ, dikeluarkan oleh ulama daripada Al-Quran tu. Sebab tu ilmu mantik ni ada khilaf lah di kalangan ulama, yang kata haram, ada kata harus dan sebagainya, ada yang kata wajib. Jadi khilaf itu sebenarnya tak ada apa. Khilaf ulama ittifaq harus kita belajar, bahkan pada setengah tempat wajib kita belajar ilmu mantik, tapi mantik yang tak bercampur dengan falsafah. Ada Imam Nawawi kata, dan juga Ibn Salah kata haram belajar. Itu ditanggung oleh ulama, maksudnya ilmu mantik yang bercampur dengan falsafah itu haram. Yang tak bercampur dengan falsafah maka harus kita belajar. Baik. Kemudian kata dia, dan agama itu ibarat daripada perhimpunan segala hukum. Dia nak nyatakan makna agama.
agama itu ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantarkan akan dia, yakni yang diletakkan akan dia, akan perhimpunan segala hukum hakam ini oleh Allah Ta'ala bagi segala hambanya yang mukallaf. Mukallaf maknanya aqil baligh. Dihantarkan atas lidah segala rasul, atas lidah rasulnya, yang membawa akan mereka itu kepada kebajikan yang kekal, yang ni di akhirat esok. Makna agama ni ialah suatu ibarat daripada makna sekumpulan hukum, sejumlah hukum-hukum hakam yang telah ditetap dan diletakkan oleh Allah Ta'ala bagi segala hambanya yang mukallaf. Kait mukallaf maknanya yang berakal dan balik. Hukum hakam ni Allah Ta'ala rembas buah atas kepala dah apabila sampai umur akhir balik melalui lidah Rasul, yang mana hukum hakam ini membawa mereka itu kepada kebajikan yang kekal di hari akhirat esok. Itu makna agama. Baik, bila sebut agama ni tentu ada tanda-tanda agama. Dia kata, dan segala tanda agama itu 4. Tanda agama itu 4. Tanda nak menunjukkan seorang itu beragama. Tanda menunjukkan seorang itu beragama, dia ada 4 tanda. Kita boleh tengok pada seseorang itu yang menganut agama Islam, mesti kena ada 4 tanda ni, barulah dinamakan dia betul-betul menganut agama Islam, betul-betul beragama. Betul-betul beragama. Yang pertamanya dia kata sah i'tiqad. Yang pertamanya sah i'tiqad. Apa makna sah i'tiqad? Iaitu jazam dengan barang yang diiktiqadkan akan dia oleh ahlus sunnah. Yang pertama, tanda agamanya sah i'tiqad seseorang yang beragama tu. Makna dia apa? Iaitu jazam. Jazam ni apa? Maknanya putus dalam hati dia. Sah i'tiqad makna putus dalam hati dia. Makna putus ni apa dia? Iaitu tidak ada syak, zan dan waham. 3 benda ni. Tidak ada syak, zan dan waham tentang i'tiqad dan pegangan dia tu. Jazam atau putus, tidak ada syak, zan, waham dengan barang yang diiktiqadkan akan dia, dengan perkara-perkara yang diiktiqadkan akan dia oleh ahlus sunnah. Ahlus sunnah dia kata, mana keluar pada ahlus sunnah Mu'tazilah, keluar pada ahlus sunnah apa ada lagi, Syiah, keluar pada ahlus sunnah Wahabiyah. Wahabiyah dia mengaku dia ahlus sunnah, golongan Wahabiyah. Sedangkan mereka puak tu mirip pegangan dia kepada pegangan Khawarij. Khawarij moden. Khawarij tak ada dah. Yang ada lagi tu negara yang berpegang mazhab Khawarij, tak silap di Oman. Di Oman ada ke? Ya, Ibadiyah, Imam Ibadiyah. Tetapi walaupun tak ada dah mazhab tersebut, prinsip mazhab tu ada. Khawarij, prinsip mazhab tu ada pada Wahabiyah ni. Jadi yang pertama, tanda orang yang berugamanya ialah sah i'tiqad dia dulu. Tu yang pertama. Yang kedua, dia kata benar qasad. Benar qasad. Apa makna benar qasad? Iaitu menunaikan ibadat dengan ikhlas. Itu makna dia. Tanda yang kedua, seorang tu beragama, dia melakukan ibadat dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Tengok dalam ta'liq di dalam nombor 2 di luar tu, dia kata dengan menunaikan ibadat dengan ikhlas macam mana? Apa artinya? Dia kata artinya mengerjakan akan dia serta ikhlas. Mengerjakan ibadat pada Allah Ta'ala serta ikhlas. Niat bagi Allah Ta'ala tu, ikhlas niat dengan Allah. Maknanya dia melakukan ibadat itu bersih, tak ada bercampur dengan yang lain.
dalam hati dia. Baik, apa maknanya, macam mana gambarannya? Dia kata mengerjakan, tengok di luar dalam ta'liq, mengerjakan dia akan ibadat itu dengan ikhlas niat bagi Allah, ikhlas niat bagi Allah Ta'ala, iaitu dengan bahawa, ini taswir masalah dia panggil taswiriyah dia panggil. Kalau dalam bahasa Arab panggil taswiriyah lah. Gambarannya macam mana? Ini dengan bahawa tiada disekutukan pada ibadat itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Ketika mana kita tak sekutukan Allah Ta'ala ketika kita beribadat dengan Allah. Sekutu ni berat, boleh membawa kepada kufur. Dia kata jangan sekutukan pada ibadat, tiada disekutukan pada ibadat, yang ni ketika beribadat pada Allah Ta'ala, macam semayang ke, akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Macam mana kita semayang tu sambil sembah tok kong lah. Tak. Maksud sekutu di sini ataupun syirik di sini, syirik khafi, bukan syirik jali tak. Pasal kita bincang tentang benar qasad ni, tentang ikhlas. Ini isyarat kepada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dia nak bincang tentang syirik khafi sahaja, bukan syirik jali. Syirik jali ni ilmu tauhid ni. Tanda yang pertama tadi, sa' i'tiqad, tu nak cerita pasal syirik jali, syirik yang nyata ni. Baik, yang kedua ni syirik khafi. Kita buat ibadat dengan ikhlas, makna tidak ada sama sekali syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kita tak sekutukan pada ibadat kita tu dengan Allah Ta'ala tu dengan perkara yang lain daripada Allah Ta'ala, lain pada Allah Ta'ala. Buat ibadat tu 100% kerana Allah Ta'ala, tidak kerana tidak sambil atau kerana lain, ataupun sambil dengan yang lain. Ada dua. Ada orang buat ibadat memang betul-betul bukan kerana Allah Ta'ala, pandang segan, malu kat kawan, malu kat adik-beradik dan sebagainya, malu kat orang kampung dan sebagainya. Mayang tu pasal segan dah mayang, tapi dah tua ni, kalau duduk balik kampung dah, contohlah orang pencen kan, dah tua dah, dulu awak tak ada manusia, dah tua ni balik kampung jadi orang masjid, apa lagi, dia pun kenalah nak semayang apa semua. Semayang tu bukan kerana Allah Ta'ala dah. Yang teruknya lagi tu, dia pergi masjid tu, dia semayang apa semua, bukan pasal ni lah, pasal nak jawatan dalam masjid, nak pegang jawatan dalam masjid. Dulu tak pernah semayang pun. Baik, ataupun dia buat ibadat kerana Allah Ta'ala, tapi sambil buat ibadat Allah Ta'ala tu dia ada niat yang lain pada Allah Ta'ala. Yang dapat dua dalam satu, sambil menyelah, sambil minum air. Itu pun dinamakan syirik juga. Tengok dia kata firman Allah Ta'ala, dalil dia, dalil di sini, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini dalil dia. Baik, dan telah ikhtilaf ulama, nak terjemah tak ya, terjemah dah semua tahu makna kan, kalau orang kampung nak terjemah. Dan telah ikhtilaf ulama pada orang yang beramal. Di sini dia nak nyatakan masalah ni yang kita sebutkan tadi. Ada orang sekutu yang ni tidak ikhlas dengan Allah Ta'ala dalam ibadat kullian, keseluruhannya. Dia sembahyang tu bukan kerana Allah pun, kerana pasal lain. Ataupun masalah yang keduanya, dia sembahyang kerana Allah Ta'ala tapi bercampur dengan tujuan lain. Baik, apa pendapat ulama di sini? Dia kata telah ikhtilaf ulama pada orang yang beramal yang menyekutui pada amalnya, menyekutui bagi Allah Ta'ala, menyekutui akan pekerjaan dunia. Bahasa payah. Ulama khilaf pada masalah seorang yang beramal, buat ibadat sembahyang, puasa, zakat, haji ni, apa saja ibadat dalam Islam, dia syirik, dia berkongsi
ataupun bersekutu dalam amal ibadatnya dengan Allah Ta'ala tu, dia berkongsi dengan Allah, bersekutu dengan Allah Ta'ala dengan tujuan dunia, dengan perkara yang lain pada Allah Ta'ala. Kita ambil lebih umum lagi, dengan perkara yang lain pada Allah. Mana dia buat ibadat kerana Allah Ta'ala dan kerana yang lain pada Allah Ta'ala, sambil-sambil tu dapat dua sekali. Jadi di situ ada khilaf ulama. Baik, dia kata apa jadi kepada amal dia? Adakah amal dia tu diterima Allah Ta'ala, dapat pahala ke ataupun tidak? Pada masalah ni, masalah dia sekutu amal dia tu dengan Allah Ta'ala, sekutukan dengan benda yang lain pada Allah. Dia kata maka telah memilih Ibnu Abdissalam, yani Izzuddin Ibnu Abdissalam dan lainnya akan bahawasanya tiada pahala baginya sekali-kali, bagi orang yang beramal yang menyekutui bagi pada amal itu bagi Allah Ta'ala akan pekerjaan dunia. Jadi tak ada pahala sama sekali. Itu pendapat Izzuddin Ibnu Abdissalam dan juga orang lain yang sama pendapat dengan dia. Pendapat yang kedua, dan telah memilih Ghazali, Al-Imam Ghazali, bahawasanya dengan i'tibar sebab yang membangkitkan, yakni yang mendorongkan, faktor yang mendorong. Sebab yang membangkitkan mana faktor yang mendorong kepada amal itu. Imam Ghazali dia lebih pandangannya tu lebih ni sikit, ringan sikit tentang masalah ni. Dia kata kita melihat kepada faktor yang mendorong ke arah amal tu. Tengok macam mana, apa faktor dia, apa sebab dia yang mendorong kepada amal tu. Maka jika ni tafsir dia, maka jika adalah yang terlebih banyaknya pekerjaan agama, yang ni urusan agama, maka dapat baginya pahala dengan qadar pekerjaan agama tu. Sekiranya Imam Ghazali kata dia niat ikhlas tu kerana agama tu lebih daripada hak dunia ni. Yang agama ni 80%, hak dunia 20% saja. Dia buat ibadat tu, dia pergi masjid awal, buka masjid apa semua, tak jadi tok siap pun dia buka juga, ambil kunci spare tu, dengan harapan tahun depan dipilih menjadi pengurusi masjid misalnya. Tapi dia buat ibadat tu, ibadat dia rajin, dia buat orang tak main lagi, dia semayang sunat apa semua kan. Pasal tu boleh ikhlas lagi. Dah orang main tengok tu, tadi hilang lah. Dia nak main riak, nak main semua kan. Itu dari segi ni. Mana Imam Ghazali kata kalau hak yang ni, tengok kalau pekerjaan agama dia tu lebih banyak daripada tujuan dunia dia, maknanya syirik dia tu, hak agama lebih daripada syirik dunia dia, tujuan dunia 20% saja, hak agama 80%, maka dia akan dapat 80% pahala tu, kata Imam Ghazali. Baik, atau adalah yang terlebih banyaknya itu pekerjaan dunia, yang terlebih banyak iaitu perkara yang disyirikkan tu, yang terlebih banyak ialah pekerjaan dunia, iaitu urusan dunia, maka tiada pahala baginya. Hak dunia tu 70%, hak akhirat 30% saja, maka tak ada pahala sama sekali. Hanya lepas hutang dengan Allah Ta'ala saja. Kita semayang lepas hutang lah, pahala tak ada. Untung menega balik modal saja, tak ada untung. Dan jika bersamaan keduanya, nescaya gugur keduanya. Kalau dua-dua sama banyak 50-50, gugur kedua-duanya. Mana gugur kedua, tak ada apa, kosong. Baik, siapa tak ada buat amal ibadat, itu maksud dia. Dan kalam Ibnu Hajar dalam Hasyiah Idah ni barangkalinya Idah Manasikul Hajj, tak silap Ibnu Hajar sebut dalam tu, cenderung kepada dapat pahala dengan qadar qasad mutlaqan, dia kata.
Imam Ibn Hajar ni lebih ringan lagi pendapat yang ketiga. Dia kata dia lebih cenderung pada dapat pahala mengikut qadar ikhlas, qadar akhirat, ataupun qadar ikhlas dia dengan Allah Ta'ala, qadar urusan agama dia dengan Allah. Kalau dia 30% dapat 30% tu kalau 70 lah. Imam Ghazali kata kalau 30% hak yang agama, lebih banyak 70% hak dunia tak dapat terus. Ni tak, dia tengok kalau 30%, kalau ada 20%, 20%. Mutlaqan tu maknanya sama ada mutlaqan ni maksud dia apa? Sama ada yang terlebih banyak itu pekerjaan dunia ataupun yang terlebih banyak itu pekerjaan akhirat. Itu makna mutlaqan. Sebab apa makna dalilnya? Dalilnya dia kata kerana firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu dalil dia dalam Al-Quran. Baik. Kemudian dia kata intaha muallifuhu, pengarang kitab ni sendiri buat ta'liq. Jangan baca ada orang baca ni rumus ada intaha muallifuhu. Habis. Baik. Dia kata kita tengok dalam balik yang keempatnya, yang ketiganya, tanda yang ketiga menyempurnakan janji. Apa makna menyempurnakan janji? Iaitu mengerjakan segala yang disuruh. Jadi segala perkara wajib yang dituntut oleh Allah Ta'ala kepada kita kena buat, maka kita buat, maka itulah tanda orang yang beragama. Diibaratkan dengan menyempurnakan janji. Kita tunai janji kita dengan Allah Ta'ala lah. Dalam alam zar dulu, bila Allah Ta'ala tanya kita, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Maka bila dalam dunia ni, bila kita dilahirkan dalam dunia, dimasukkan dalam sangkap jasad yang gelap ni, lupa kita tentang perjanjian kita dengan Allah Ta'ala di alam zar, dibangkitkan Rasul untuk memperingatkan balik janjian kita dengan Allah Ta'ala, maka kita terima seruan Rasul. Di situlah kita dianggap sebagai menyempurnakan janji. Bila sempurna janji, kita kena melaksanakan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kita di dalam dunia ni. Kerana apa? Kerana kalau tengok ayat Quran, alastu bi rabbikum, Allah Ta'ala tanya segala ruh tu, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku Tuhan kamu? Qalu bala, dia dah mengaku. Maknanya yang mengaku tu ialah roh. Dia mengaku kata dia tu hamba kepada Tuan yang menjadikan. Bila hamba, dia kena melaksanakan segala perintah tanpa ada apa-apa, tanpa banyak soal dan tanpa apa-apa alasan. Dia sebut hamba. Maqam ubudiyah ni maqam paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ubudiyah. Kerana dia buat tu, dia tak tanya dah, tak soal dah. Kita buat bandingan macam kita ada seorang hamba. Kita ada seorang hamba, kemudian kita suruh hamba tu pergi naik Gunung Jerai, pergi ambil di Gunung Jerai tu dia ada puncak Gunung Jerai tu, dia ada apa dia, pokok moktan. Pokok moktan tu pula masam. Dia tepi ambil hak tu. Nak banyak mana? Nak sebiji tak banyak. Naik puncak Gunung Jerai. Kalau hamba ni, dia kata bodoh tuan aku, moktan berlambak jual di tepi jalan manis lagi, dia suruh ambil sebiji naik tu. Mana itu bukan hamba yang taat dah. Hamba taat dia pergi ambil, dia tak kira. Dia tak tanya. Kalau segala logiknya, buat apa pergi ambil apa nama ni, banyak kerja lain aku boleh buat di rumah daripada pergi ambil apa nama moktan masam sebiji ni. Tak, tuan dia nak tengok ni nak jadi hamba yang betul-betul ikhlas dengan tuan dia atau benda. Jangan banyak soal. Jadi kita tu macam tu lah, kita dengan Allah Ta'ala. Itu maksud daripada menyempurnakan janji tadi. Kemudian dia kata yang keempatnya, ketiadaan melampaui sangkat. Ini sekatan, had. Ketiadaan melampaui sakat. Dia tulis itu sangkat, mana sekatan, iaitu had. Tidak melampaui had. Apa dia tidak melampaui had? Iaitu meninggalkan segala yang dilarangkan.
Maknanya tanda orang beragama yang terakhir sekali, yang keempat ni, kita tak melampaui batas-batas Allah Ta'ala. Tak melampaui batas Allah Ta'ala ataupun himallah, kita tak langkah. Ibarat daripada kita menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa hadis tu? Inna likulli apa nama? Hadis dalam hadis 40 tu. Ala inna himallahi maharimuhu. Hadis sebelum tu ada tak ingat. Jadi taman larangan Allah Ta'ala nya dalam dunia ini ialah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Hima tu makna taman larangan. Dulu raja dulu dia ada buat kalau orang Arab dulu ni, dia ada taman ataupun kebun, orang tak boleh masuk, larang, ditutup. Dia apa, buat apa nama ni lah, apa ni, haid tu ataupun tembok kan, siapa pun tak boleh rapat. Kalau taman larangan istana raja ni lagi tak boleh rapat, ada orang jaga. Jadi dibandingkan macam tu lah, kita jangan rapat, bukan kata pi dah nak duduk atas tu pun tak boleh, rapat pun tak boleh. Soalnya kata nak pergi jenguk kan, jenguk pun tak boleh, rapat pun tak boleh, apa atas lagi jenguk pergi duduk dekat tu. Itu maksud dia. Maknanya di sini tanda yang keempatnya, tiada melampaui batas-batas Allah Ta'ala, ibarat daripada meninggalkan segala yang larang. Baik, itu 4 perkara yang menjadi tanda bagi agama. Kata dia lagi, dan melengkapi agama itu atas 3 perkara. Agama ini merangkumi agama ni di atas 3 unsur yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya iaitu Islam dan iman dan ihsan. Bila sebut agama Islam ini, dia ada 3 unsur besar dalam agama Islam. Islam, iman dan ihsan. 3 ni kita kena ambil. Lah ni kita ambil 2 je, Islam dan iman. Ihsan tinggal. Bukan ihsan ni tak. Anda tak tinggal ihsan. Maknanya ihsan kita tinggal. Kita hanya ambil 2 sahaja. Baik, dia kata bermula Islam itu, ini senang, tak payah mana, semua orang tahu. Bermula Islam itu apa maknanya? Mengikut makna bermula Islam itu, yakni bermula makna Islam. Makna Islam ataupun ta'rif Islam itu ialah mengikut dan menerima oleh zahir bukan batin. Zahir seseorang, mengikut, menerima oleh zahir seorang, ikut, terima akan barang yang mendatangkan, yang bawa dengan dia oleh Nabi SAW. Apa hak yang Nabi bawa? Bayan dia daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama ataupun agama, daripada segala barang yang dimaklumkan daripada agama dengan darurah, yakni dengan mudah. Ini yang dinamakan sebagai Islam. Zahir kita mengikut dan terima, di lidah kita mengaku apa yang dibawa oleh Rasul, oleh Nabi SAW daripada perkara-perkara yang dimaklumkan daripada agama dengan mudah, iaitu ma'ulima minad din bil darurah kalau dalam bahasa Arabnya. Apa makna darurah? Dia terjemah, arti darurah itu dengan ketiadaan fikir dan bicara. Mana dengan mudah lah, tak payah kita nak fikir, tak payah nak istidlal. Benda tu semua orang tahu. Contohnya seperti sembahyang, puasa lah, mengucap 2 kalimah syahadah, buat haji dan sebagainya, rukun Islam tu yang 5 tu. Iaitu contohnya seperti 2 kalimah syahadah dan sembahyang. Ini dinamakan ma'ulima minad din bil darurah. Semua orang tahu. Tanya siapa pun tahu. Setiap orang yang dilahirkan dalam Islam, dia tahu benda ni. Sembahyang wajib, mengucap 2 kalimah syahadah, puasa bulan Ramadan mai puasa, mai musim haji orang pergi buat haji, zakat wajib bayar. Semua orang tahu. Ini dinamakan ma'ulima minad din bil darurah. Kira-kira kalau orang engkar ma'ulima minad din bil darurah, hukumnya kufur terus, kerana benda ini ijma' ummah, bukan
ijma' sebahagian ulama je, ijma' ummah sekalian. Ummah mengakui benda ni. Semua mazhab dalam dunia ni akui. Ahli sunnah ke, Mu'tazilah ke, Syiah ke, Khawarij je, 5 benda ni wajib kena buat. Itu dipanggil ummah. Baik. Dia kata dan dikehendaki. Dia nak hurai makna Islam tu. Dia kata dan dikehendaki, yang ni yang dimaksudkan. Dikehendaki yang ni dan dimaksudkan, bukan dikehendaki kerana buat salah tak. Bahasa tua kan. Dikehendaki mana dan yang dimaksudkan dengan mengikut. Yang ni dengan katanya dalam ta'rif tadi, mengikut dan menerima itu. Apa maksud dia? Maksudnya mengaku lidah dengan barang yang tersebut tu. Maknanya mengaku lidah. Dia sebut tadi bermula Islam tu makna apa? Mengikut dan menerima oleh zahir seseorang. Apa makna mengikut dan menerima oleh seseorang? Yang ni mengaku lidah dia. Lidah dia mengaku, kata bila tanya semayang ni wajib tak? Wajib semayang, walaupun dia tak buat. Itu Islam dah. Dinamakan sebagai Islam. Baik. Dia kata mengaku lidah dengan barang yang tersebut, iaitu dengan perkara yang dimaklumkan daripada agama dengan darurah tadi. Dan yang keduanya, dan tiada menolak akan dia akan perkara tersebut. Perkara yang diketahui daripada agama tadi, ataupun perkara yang dibawa oleh Rasul, oleh Nabi SAW tu, tak tolak. Dia mengaku dan dia terima, mengaku dengan lidah dan dia tak tolak. Baik. Dan jika tiada diamalkan dia akan barang yang dibawa oleh Nabi itu sekalipun, walaupun dia tak beramal. Contohnya seperti meninggal ia akan sembahyang, dan umpama sembahyang macam zakat, puasa, haji, selama-lamanya, sepanjang hidup dia. Lama-lama makna sepanjang hidup dia tak pernah sembahyang pun. Tapi bila tanya, dia tahu sembahyang wajib, dia tahu kata puasa tu wajib, maka dia dikatakan sebagai Islam, tak dihukumkan dengan kufur. Selagi mana dia ahlul qiblah, ya, lagi itu kita tak hukum dengan kufur seseorang tu. Baik. Kemudian dia kata dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Rukun Islam, rukun asas bagi Islam 5. Mana Islam bukan kata 5 ni sajalah, kan? Rukun dia pun sebut rukun, kita kena faham dari situ. Baik. Pertamanya, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad pesuruh Allah. Ini 2 kalimah syahadah. Dan ini rukun tertentu dengan orang kafir yang menghendaki masuk agama Islam. Baik, rukun yang pertama ini, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Rukun ini khusus bagi orang kafir yang hendak memeluk agama Islam. Wajib dia kena mengucap 2 kalimah syahadah dan faham makna dia, baru sah Islam dia. Ini khusus. Macam kita, adakah wajib kita mengucap 2 kalimah syahadah? Kita Islam nasab ni, adakah wajib kita mengucap 2 kalimah syahadah? Mazhab kita Syafi'i, kita Islam mengikut ibu bapa kita. Beranak terus Islam, tak yang mengucap tak. Cuma sunat tak silap, mengucap seumur hidup sekali. Mazhab Malik wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau tak mengucap berdosa, tapi bukan makna tak Islam tak. Kerana kita ni Islam mengikut ibu bapa kita, mengikut asal kita. Baik. Yang keduanya, dia kata mendirikan sembahyang 5 waktu. Yang kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Mendirikan sembahyang yang 5, dia kata situ. Ini 5 waktu. Yang ketiga, memberi zakat. Keempatnya, puasa bulan Ramadan. Kelima, haji akan Baitillah. Yang ini mengerjakan haji akan Baitillah. Yang ini mengerjakan akan haji ke Baitillahil Haram bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Dia terjemah pada bahasa Arab tu lah. Apa dia? Antahujja al-baita man ay yahujja al-baita man istata'a ilaihi sabila. Terjemah tu. Jadi pening kita dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kan. Haji akan Baitillah bagi mereka yang kuasa kepadanya, pada Baitillah akan jalan. Kuasa akan jalan. Man istata'a ilaihi sabila, man istata'a ilaihi sabila, kuasa akan jalan, maknanya yang berkemampuan, itu maksud dia.
Jalan di sini maksudnya yang istita'ah badan ataupun istita'ah mal. Dua kalau dalam fiqh. Istita'ah ada dua, iaitu istita'ah badan, maknanya badan dia sihat, dia boleh mengerjakan, dia boleh bukan maghdub dah, bukan ma'dhub dah, yang ni lumpuh ataupun tak mampu, muzmin, tak mampu nak bergerak untuk mengerjakan haji. Dan yang keduanya istita'ah mal, harta. Dan harta dia ada harta untuk cukup untuk belanja ke mengerjakan haji, pergi balik, dan juga nafkah anak isterinya dan juga nafkah dirinya semasa mengerjakan haji. Baik, itu makna man istata'a ilaihi sabila tu. Yang ni mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Mana jalan di sini maksudnya kemampuan harta dan juga tubuh badan, kemampuan harta dan tubuh badan untuk mengerjakan haji. Baik, bermula iman itu. Kemudian dia kata bermula iman itu, yakni bermula makna iman itu membenar hati, membenarkan hati, bulat hati akan Nabi SAW pada tiap-tiap suatu yang mendatang ia, yakni yang membawa ia dengan dia, tiap-tiap suatu, tiap-tiap perkara yang membawa ia dengan dia, dengan perkara tersebut. Apa dia perkara yang dia bawa tu, yang dia datangkan tu, iaitulah daripada barang yang dimaklumkan daripada agama dengan darurah, dan dengan mudah. Di sini beza dia dengan Islam. Kita mengaku lidah, tetapi mengikut ta'rif iman di sini mengaku di hati. Sebab dia kata membenarkan hati akan Nabi itu pada tiap-tiap apa yang dibawa oleh Nabi, iaitu daripada perkara yang dimaklumkan daripada agama dengan mudah, dengan darurah tadi, iaitu perkara hak lima tadi. Baik, bukan ma'ulima minad-din bidarurah semata-mata lima perkara ni, ada lagi benda lain, ada lagi perkara lain. Tengok ta'liq dalam tu, kurungan tu nombor 3 dah. Dia kata nombor 3 tu ada ta'liq dia di bawah. Dia kata qauluhu, barang yang maklum. Qauluhu campur Melayu dengan Arab Melayu. Patutnya dia kata katanya lah, katanya barang maklum kan. Qauluhu tu campur. Qauluhu, yang ni kata dia, barang yang maklum, kata musannif ni dalam matan tadi, barang yang maklum daripada agama dengan darurah. Apa maknanya? Artinya, apa maksud ma'ulima minad-din bin darurah tu? Artinya barang yang diketahuikan daripada segala dalil agama itu sebagai pengetahuan yang masyhur antara segala ahli agama, hingga benda ni menyerupai ia dengan darurah. Apa makna darurah? Artinya ketiadaan fikir dan bicara. Mana bukan kata bukan maksudnya ma'ulima minad-din bil darurah, diketahui pada agama itu dengan mudah lah, tak. Bukan maksudnya. Disebabkan perkara ini dalil dia tu, dalil agama itu dimaklumkan secara meluas dan masyhur di kalangan ahli agama. Semua orang tahu, semua ahli agama tahu jelas dalilnya. Contoh macam sembahyangnya, solah tu sendiri, kalau kita tengok dalil as-salat, aqimus solah tu, dalil itu qat'iyyus subut wa dilalah atau dalalah. Subut apalah, Quran semua qat'iyyus subut. Kemudian dalalah dia pun subut, qat'i juga. Dalalah pun qat'iyyah juga. Bermakna bila dalalah qat'iyyah di sini, dia tak boleh tidak ada apa, tidak ada di situ ihtimal pada nas itu, nasakh, tak ada ihtimal am ataupun tak ada ihtimal zahir, tak ada ihtimal mutlak ke, yang disebut dalam usul fiqh, yang disebut apa, mana nas yang sarih.
Jadi bila dalil dia tu nah yang sharih yang qat'iyud dilalah ataupun dalalah, maka ibadat yang bersumberkan pada dalil ni ditashbihkan dengan darurah, dengan tak payah kena fikir dah. Sebab dalil dia tu memang qat'iyud dilalah ataupun dalalah. Tak payah kena kita fikir dah. Kalau benda yang bukan qat'iyud dilalah kena istidlal. Contohnya macam ayat-ayat Al-Quran banyak yang dhanniyud dalalah. Usul fiqh kan. Macam ayat apa? Ayat apa siapa ada ingat? Dhanniyud dalalah. Aw lamastumun nisa. Itu ayat tu qat'iyus thubut tapi dhanniyah ad-dilalah. Kerana di situ ada khilaf. Lamastumun nisa tu di kalangan ahli ijtihad khilaf di situ. Ada yang mengatakan ada yang kata lamah makna apa nama? Jama' makna jima', ada lamah makna sentuh. Begitu juga ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis. Baik. Kemudian dia kata jadi faham di sini ya. Maksud dia bukanlah kita tahu sembahyang tu dengan mudah. Maksudnya semua orang tahu tak? Maknanya kerana dalil dia terlalu masyhur dan jelas di kalangan ahli agama, seolah-olah dia tu benda yang masyhur. Tak perlu pada dalil dah. Macam sembahyang tak perlu kita tanya apa mana dalil sembahyang, dah tak payah tanya. Dalil wajib sembahyang 5 waktu tu tak kena tanya kerana dalilnya jelas dan masyhur. Lagi pula qat'iyud dalalah. Adapun kalau masalah yang perlu pada istidlal macam tadi ni, khilaf di antara mazhab, itu tak dinamakan nilah ma'ulima minad din bil darurah. Tak dinamakan ma'ulima minad din bil darurah. Sebab tu kita tak boleh hukum. Contohnya sembahyang witir. Sembahyang witir kitanya sunat. Mazhab Abu Hanifah sembahyang witirnya wajib. Jika kita engkar wajibnya witir, adakah kita ni dianggap sebagai kufur? Kita engkar wajibnya kafir, wajibnya witir tu kufur dah? Kita ada tak kufur. Pasal kita engkar tu, kita tak kata sembahyang witir tu wajib tak, kita kata sembahyang witir tu sunat saja. Kerana wajib dalam mazhab Abu Hanifah bukan sama wajibnya kita fardu wajib sama ya. Wajib dalam mazhab Abu Hanifah tak sama, dia ada maratib dia. Perkara yang mesti dilaksanakan, kalau tak buat tu berdosa. Dalam mazhab Abu Hanifah tu dia ada martabat dia. Martabat paling tinggi fardu. Pasal apa? Contohnya sembahyang 5 waktu tu. Pasal apa? Pasal dalilnya qat'iyyu ad-dilalah. Kemudian yang keduanya haram. Haram ni martabat wajib wajib tu martabat rendah sikit pada fardu. Kerana dalil dia zanni ad-dilalah. Betul tak? You know? Jadi bagi kita tak. Bagi kita fardu dengan wajib tu sama. Khilaf di mana? Khilaf dalam masalah usul fiqh ni. Khilaf dalam kaedah usul fiqh. Baik. Bila kesan daripada khilaf dalam usul fiqh itulah membawa kesan kepada hukum yang berbeza di antara mazhab. Mazhab Abu Hanifah kata wajib sembahyang, bukan maknanya sembahyang tu sehari semalam ada 6 waktu tak. Kerana sembahyang ni tetap 5 waktu itu fardu mazhab Abu Hanifah. Fardu makna wajib bagi kita. Kemudian wajib hak yang witir tu wajib yang darajat dia rendah pada ni. Ada fardu. Bila kita engkar tu tak dosa. Tak jadi kufur. Tak jadi kufur. Dia benar khilaf. Bahkan kalau orang Abu Hanifah, orang yang bermazhab Abu Hanifah sendiri engkar sembahyang witir tu, dia tak kufur juga. Betul tak? Kalau kufur, kita mengkufur, kita engkar, kita kata sunat. Atau dia malas nak sembahyang, aku nak taklid mazhab Syafi'i lah, senang. Segan nak sembahyang witir. Taklid mazhab Syafi'i tak kena sembahyang dia. Witir. Baik. Kemudian dia kata dan dikehendaki dengan membenar itu. Ini dia nak nyatakan
makna apa maksud membenar hati tu. Dan maksud membenar hati tu dikendaki dengan katanya membenar hati dalam ta'rif itu, maksudnya ialah mengikut hati, yakni turut hati. Orang tani panggil jong hati. Bahasa tua dah lah. Jong terima makna tak ada iktiraf. Tak ada iktiraf dah, tak ada. Dalam hati tu nak berasa nak iktiraf kat tak ada. Bulat, bahasa kitanya bulat hati. Dan menerimanya. Dengan rela hati ataupun lapang dada, dengan bulat hati akan barang yang tersebut itu. Ini benda yang diketahui daripada agama dengan darurah tu. Itu yang dimaksudkan dengan membenar hati. Mana kita terima dengan rela hati perkara yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia kata tiada semata-mata mengetahui benar Nabi SAW serta ketiadaan mengikut dan menerima tu. Serta ketiadaan mengikut dan menerima dengan hati kita. Yang ni tak memadai iman. Tak memadai iman kita. Mana tak dianggap sebagai beriman. Tak dianggap sebagai iman. Kalau semata-mata dia tahu kata Nabi ni benar. Dia tahu kata Nabi ni benar, betul jalan dia, tapi dia tak mau ikut. Kafir Quraisy tu sendiri, antaranya macam Al-Mughirah ibn Syu'bah. Mughirah ibn Syu'bah dia tahu dia tu salah seorang ahli sastrawan Arab, al-adib. Dia tahu Quran yang turun ni memang ada syair dia tak ingat apa-apa lah. Sampai kuliah lughah tak ada. Wa innahu lamughdin, tak ingat dulu apa lah. Syair Al-Mughirah ibn Syu'bah tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Dia tahu kata benda tu betul, tapi politik punya pasal. Politik lah. Semuanya politik. Bila politik, problem. Tak boleh nak terima. Baik. Jadi dia kata dia tahu kata betul, tapi dia tak boleh terima. Dia tak mengikut dan tak terima apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi apa hukumnya? Maka tiada dihukumkan dengan iman kebanyakan daripada segala kafir yang mengetahui mereka itu bahawasanya kafir, bahawasanya Nabi, yang ni mengetahui akan bahawasanya Nabi, bahawasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi dan Rasul yang sebenar. Tak dihukum dengan iman. Ramai yang tahu. Bahkan di Madinah itu sendiri sebelum Nabi berhijrah, ada di kalangan pendeta Yahudi, mereka mengajak orang Arab jahiliah masa tu, Khazrah ahli Madinah tu, dia tak ada agama yang sembah ni lah. Ada yang ikut Nasrani, ada yang ikut Nasara, ada yang agamanya sembah ni lah, sembah berhala. Jadi pendeta Yahudi tu satu harinya dicerita oleh Ibn Jauzi dalam kitab dia. Dia cerita tentang kebangkitan seorang Nabi terakhir dalam kitab Taurat. Dia cerita lah, hampa ni orang yang sembah berhala ni semua akan dimusnahkan dengan kebangkitan Nabi yang terakhir ni. Dia sendiri cerita satu-satu. Puak Arab ni pakat duk onggah gelap, dengar sajalah, malam-malam tak ada TV kan, pergi dengar cerita puak pendeta rahib Yahudi ni, pun pandai cerita, bawa pula pada kitab Taurat. Itu tambah TV tu. Jadi maknanya sebaik saja Nabi berhijrah, ciri-ciri itu dicerita betul dalam Taurat. Dicerita dalam Taurat akan bangkit Nabi itu, akan mai ke Madinah. Dia sebab tu depa sejak daripada dulu lagi depa hijrah tunggu di Madinah tu, di Yathrib tu, kerana nak menunggu ketibaan Nabi yang terakhir, yang depa sangka daripada kalangan bangsa dia. Tiba-tiba Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, yang sifat-sifat yang diceritakan oleh pendeta Yahudi itu ada pada Nabi, cumanya daripada bangsa Arab. Anak biasa dengar duk enggah gelak itu ni, pakat masuk Islam habis. Kemudian dia ajak pendeta Yahudi yang cerita ni, dia kata aku tak percaya. Dia kata aku tak percaya, aku tak boleh terima. Tak boleh terima sebab apa? Sebab dia tahu, dia dalam hati dia tahu kata
ciri-ciri tu ada, dia tak boleh terima kerana ego dia. Pasal apa? Pasal dibangkit daripada kalangan bahasa Arab Nabi kita, bukan daripada kalangan bangsa dia. Itu saja dia tak boleh terima, hati dia tu tak boleh terima. Sampai itu sekali. Begitu juga pendeta rahib-rahib atau pendeta Kristian yang lain yang ada di Madinah itu, yang tak ikut Nabi, walaupun dia akui Nabi itu Rasul dan juga Nabi yang terakhir. Sebab apa? Kerana ketiadaan mengikut hati, dia kata mereka itu tak dihukum dengan iman kerana tiada mengikut hati, yang ini tidak mengaku hati tentang kerasulan Nabi tadi. Dan ketiadaan menerimanya akan yang demikian itu. Tiada menerima akan yang demikian itu. Jadi hati mereka itu tak terima akan yang demikian itu, iaitu perkara-perkara yang dimaklumkan daripada agama dengan darurah tu. Dia tahu Nabi benar, tapi dia tak boleh terima apa yang Nabi bawa. Itu maksud dia. Sifat-sifat tu ada pada Nabi, tapi dengan disebabkan bukan daripada bangsa mereka, apa yang Nabi bawa tu mereka tak boleh terima, mereka tak boleh nak ikut. Baik. Yang kedua, kemudian dia kata, dan segala rukun iman itu 6 perkara. Pertamanya beriman, arti beriman itu, dia terjemah, dia tafsirkan arti beriman itu apa, iaitu percaya dengan Allah. Yang pertama maksudnya macam ni asalnya. Yang pertama beriman dengan Allah. Apa makna beriman? Artinya percaya dengan Allah. Dia buat artinya tu, dia nak tafsir makna beriman. Dan kedua, beriman dengan malaikatnya, malaikat Allah. Ketiga, beriman dengan segala kitabnya. Keempat, beriman dengan segala rasulnya. Dan kelima, beriman dengan hari yang kesudahan. Keenam, beriman dengan qadarnya. Apa qadarnya? Qadar Allah Ta'ala, iaitu baiknya dan jahatnya. Badal bagi qadar. Badal bagi qadar. Apa dia qadar? Iaitu baik dan jahatnya. Apa maksud? Makna beriman dengan qadar Allah, yakni baiknya dan jahatnya. Baik qadar dan jahat qadar itu artinya bahawasanya segala perkara sama ada elok, contohnya seperti taat, atau keji, contohnya seperti maksiat, kesemuanya itu hasil. Hanya khabar bahawasanya hasil ia, berlaku ia dengan perbuatan Allah Ta'ala. Terbit ia dengan perbuatan Allah Ta'ala. Terbit dengan perbuatan Allah Ta'ala atas muafakat kehendaknya. Yang ini bertepatan dengan kehendaknya, kehendak Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Itu yang dinamakan dengan qada dan qadar. Ini masuk dalam antara perkara kita beriman dengan Allah Ta'ala, iaitu kita beriman bahawasanya segala perkara yang baik dan buruk yang berlaku di alam ni terbit daripada perbuatan Allah, iaitu ta'alluq qudrat Allah Ta'ala. Kita akan masuk esok lah, ta'alluq qudrat tanjizi hadis. Ta'alluq qudrat tanjizi hadis Allah Ta'ala. Takkan benda nak berlaku, benda yang buruk, benda yang keji dalam dunia ni, luar daripada kemampuan Allah. Mana Allah lemah pula. Itu akidah kita. Makna segala yang baik dan buruk tu semua terbit pada Allah Ta'ala. Kita pegang itu. Tapi kita tak boleh sebagai beradab dengan Allah Ta'ala, kita nak kata, kita nak khususkan satu-satu perkara ni, ni Allah Ta'ala buat ni, tak boleh, kerana itu dipanggil su'ul adab ma'allah dan hukumnya haram. Yang kita boleh kata ni hanya dalam pada waktu belajar dan mengajar saja, untuk memahami ni akidah ni, memahami apa maksud yang dikatakan beriman dengan qada dan qadar. Adapun di luar, kita tengok berlakunya maksiat, misalnya berlaku maksiat di luar tu, kita kata tu dengan buatan Allah Ta'ala tu, kita pergi tunjuk direct tauhid tu, itu hukumnya haram. Walaupun betul benda tu, tapi hukumnya haram kerana kita tidak beradab dengan Allah Ta'ala. Kerana benda yang buruk kita kena bangsakan kepada orang si pelaku tu, ataupun kita yang melakukan, sebagai beradab dengan Allah Ta'ala.
Tapi akidahnya, pegangannya, i'tiqadnya, semua yang berlaku di alam ni, baik buruk jahat, terbit daripada takluk kudrat Allah Ta'ala sebagai takluk tanjizi hadis. Dan takluk itu muafakat, bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala pada azali, bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala pada azali. Itu yang diibaratkan dengan qada dan qadar. Qada ni maknanya takluk tanjizi hadis bagi kudrat atau pelaksanaan hukum Allah Ta'ala dalam dunia, dalam alam ni. Qadar tu ialah ketetapan Allah Ta'ala, ibarat daripada takluk tanjizi qadim bagi iradat. Ibarat daripada takluk tanjizi qadim bagi iradat. Kita akan nyatakan balik dalam bab dia nanti. Baik. Kemudian dia kata bermula ihsan itu berbuat baik dengan bahawa ikhlas oleh seorang pada segala taatnya. Jadi kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita sambung esok pagi lah. InsyaAllah sambung esok pagi. Dan kita masuk kitab yang kedua pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.